Okay, path within nodes that evoke sensation of district. Nampak? Dia interrelated. Kan? Tu kena fikir juga. Jangan terlalu fikir benda ni adalah asing. 1, 2, 3 benda. Tak. It must be interrelated. It happens with the presence of all these elements tu. Okay? Tu maksud dia. You need to understand benda macam tu. Mungkin kita tengok next week lah on the application, next lecture lah. So saya stop setakat ni dulu lah on the elements dulu. Okay, ada apa soalan? Tanya. Apa lagi yang tak faham? Especially on the 5 elements tu. Yang for parts, sebagai contoh water waste, macam mana doktor? Saya tak dapat gambaran untuk water waste punya part. Water waste? Maksudnya guna canal, guna boat macam dekat negara luar tu ke? Itulah kalau itu dalam buku itulah sebab kalau dalam buku tu dia sebab dia macam ni, bila kita tengok konteks observer tu, dia melalui apa? Bila dia observe the town tu ataupun the city tu, bila dia buat wayfinding tu, dia menggunakan apa? Cuma dalam buku list tu memang dia sebut lah, kadang-kadang ada juga yang orang tu dia gunakan kereta untuk dia walk dia punya wayfinding kan. Cuma sekarang ni kita nak, you just faham ni je, konteks kita sekarang adalah pedestrian. Sebab apa yang macam apa ni, yang Lin cakap dalam buku tu, kita put aside dulu, kita letak ke tepi dulu. Okay, maknanya apa-apa saja yang pedestrian boleh lalu, kita consider tu sebagai path dulu. Okay, thank you doktor. Okay, tu kita kena faham, memang betul lah. Sebab kadang-kadang, sebab tu kita kena cakap melalui ni juga. Sebab kadang-kadang kalau based on the book sahaja, memang dia consider semua can be as a path. Even jalan raya pun boleh. Tapi kita analyse lah, sebab tu kita bukan nak kata buku tu salah, tapi kita tengok pada konteks kita. As an urban designer, kita nak create apa? Kan, kita nak create a walk, kita nak create a path tu for pedestrian, supaya orang boleh senang berjalan kaki, supaya kita akan reduce the use of vehicles tu kat kawasan bandar tu. Kita tak nak vehicle tu yang dominate the town tu. Kita nak semuanya kita boleh jalan kaki, kita nak pedestrian friendly, kita nak walkable kan, benda tu yang kita nak. So bila kita nak benda tu, mestilah path tu kita akan consider for pedestrian sahaja, supaya kita boleh improve lagi. Ataupun kita boleh generate lah, kita boleh propose lagi kan for people to walk in the town. So right now, whatever it is, kita fokus pada pedestrian dulu untuk path ni path. Okay, that's why definition tu saya kata kan, definition can be, dia kata streets, walkway, walkway betul lah, transit line, canals, railroad semua kan. Itulah dia kata, kalau ikutkan train yang track tu pun boleh jadi path dia. Tapi tak apalah, kita follow lebih pada pedestrian dulu. Senang kan, kita fokus pedestrian. So please identify dekat site tu all the areas ataupun pathway ataupun channel di mana people can walk. Tu je. So jangan tanda jalan raya. Jalan raya tu kita kira consider tak betul lah. Okay, not the roads tu, but the pathway tu. Okay, itu dalam projek. Especially for project 1 tu pun penting tu. You kena betul-betul clear tu. Okay. Okay, ada soalan lagi? Any more question? Tak tahu. Ya. Yang edges tu, dia memang tak boleh jadi parts langsung ke? Edges ke? Edges tu dia adalah something yang separate between two path. Itu maksud dia bersifat sebagai boundary. Sebab tu dia kata dia punya definition tu, edges are inherent, not used as path. Nampak? Tapi dia separate the two path yang ada kat situ. Betul macam river ni kan. Cuma tak susah pun, jangan confuse pun kan. Kalau nampak tu sebagai something yang orang boleh some channel yang boleh lalu, terus consider sebagai path dia. Tapi kalau nampak
that element tu it separate between dua benda yang betul-betul boleh separate dan orang pun tak boleh lalu atas that edges tu, kita consider edges lah. Okay, faham. So kena faham. Dia selalunya akan act sebagai boundary. Tu je. Sebab tu dia nak identify dalam visibility tu, edges tu sebagai satu petanda ataupun elemen nak menunjukkan satu tanda yang quite besar kan, yang sangat besar tu. Dia ada juga a separation of between two spaces lah ataupun two place by a boundary tu lah. Itu je. Sebab tu edges tu dalam satu city tu kadang dia ada, kadang-kadang tak ada. Yang tak ada pun ada juga. Kadang kita tak boleh identify edges kat mana dalam satu city. Ada juga macam tu. So tak ada lah. So 5 elemen tu tak ada, dia ada 4 je lah. Jangan terlalu mencari sampai kata kena ada juga, kena ada ni, kena ada tu. Tak. Tu bukan prinsip dalam visibility study tu. Bila benda tu tak ada, baru kita boleh consider tu sebagai a city that is not legible lah. Tak terlalu clear lah dari segi image dia. Okay, tapi links tu dia punya own definition, dia punya own reason lah kenapa dia identify 5 tu kan. Tu kita follow lah dari segi teori kan. This is the theory of urban design ni. Some of it kita ambil lah yang mana kita boleh produce a good image lah of the city. Okay, lagi? Ada soalan lagi? Last question. Okay, section lain ada nak cakap? Pasal apa? Azira ke? Miss Y ke? Y, Puan Y. So far tak ada Dr. Izham. Terima kasih. Saya pun sama, so far tak ada apa-apa. Okay, so tak apa. Nanti lepas ni kita semua pada grup masing-masing lah. Okay, grup masing-masing. And then okay, untuk hari ni, okay, saya rasa most of you will start on developing yang base plan dulu untuk hari ni. Kan, saya rasa most studio pun, most group pun akan buat benda tu dulu lah. Kan? Betul. Kita settlekan itu. Dan for Thursday tu kita nak tengok the draft lah for the elements tu. That's why you need to start with your street view and then start jotting down lah on paper tu, on button paper tu. Button paper dulu. Okay, semua kena ada button paper dulu. Kalau you nak create nanti on Thursday pun semua dalam button paper. Saya nak tengok semua dalam sketch. Bukan saya lah, kita semua lah. Okay, all lecturers tu. Okay, you must ada your punya design process tu on button paper. Saya nak menambah sikit boleh Dr. Izham? Boleh. Banyak pun tak apa. Okay, saya harap mandangkan sekarang dah pukul 12, you have a balance about 1 hour. So, I hope that you guys dah tahu dah site yang mana, and then Dr. Izham dah terangkan the boundaries. Right, and then on Thursday, kita nak tengok your best plan tu dah ada. Even though kita dalam secara maya, so basically you dah boleh buat dalam AutoCAD and then plotkan dalam PDF untuk tunjuk kepada kami lah. Jadi at least hari Khamis tu kita dah ada best plan dan kita dah nampak dah sedikit info tentang the 5 elements. So jadi tak nak lah hari Khamis saya kalau boleh 4 jam 4 jam tu tak nak lah, baru nak buat, baru nak detail. So try to do it before on Thursday. Jelas ke semua? Jelas. So it's applicable to all the group. Okay, so biasa standard semua proses sama. It just like the matter of you tunjuk dekat you punya tutorial lah. Jadi kami yang pensyarah tutorial pun tahu apa yang kami akan lihat pada hari Khamis tu. Okay, dan bukan sekadar sebab dia ada 5 group, satu group ada 3-4 orang. Betul ke doktor? Ada yang 5, ada yang 6 tu yang group yang sikit tu, yang ada 2 group ya, satu. Ya. So 5 and 6 I think the grouping is not like okay you buat jalan ni, you buat jalan ni. You buat as a one, satu orang buat ni, yang lain dapatkan data. So hari Khamis tu setiap tutorial especially macam untuk group saya kita boleh
buat Gmail untuk for the group khas untuk group kecil, untuk you tunjukkan setiap group apa dapatan you dan macam mana you nak infografikkan. Tapi pada hari Khamis tak perlulah nak fikir infografik, tapi collection data dulu. Kami perlukan collection data, tak naklah hari Khamis tu baru nak cari, baru nak tahu yang itu adalah landmark, baru nak tahu. So macam mana kami nak guide you kalau you tak buat dulu? This is not a school, this is a university, means that you have to do it first and then wow kita create. Bukan macam ni betul tak? Ni betul tak? Tak, that is a wrong way how to create. Jelas? Jelas. Okay. Jelas. So saya harap semua bila jelas, kami pun yang pensyarah-pensyarah yang lain pun tak adalah macam nak kena buat apa-apa. So semua orang sama. Okay, make sure mesti dah siap, dah ada dah base plan tu. Okay, itu saja Dr. Saham. Terima kasih. Okay, thank you. So macam tu So kita samalah, kita tak ada nak kata group ni lain, group tu lain, tak. Semua sama. That's why I said water paper your design process, your process tu penting. Kat situlah yang akan ada, you buat tu saya kata, you buat dulu. Buat, jangan tunggu kami kata oh ni next ni, okay next step ni, next step tu tak. Buat dulu. That's why kat water paper tu yang akan nampak okay kat mana nak betulkan, kat mana yang salah, kat mana nak kena tambah. Once tak ada yang tu kat water paper kosong, kami tak akan cakap apa-apa, kami tak akan minta apa-apa dah. Without your progress kat situ dulu. Buat dulu, saya nak you buat. Sebab you dah buat book summary dah. You buat book summary tu tanpa kami pun kan. You baca sendiri, you fahamkan sendiri, you buat slide sendiri. That's the process of learning tu. You belajar dulu. Lepas tu, next step, buat dulu yang ni juga. Base plan semua dengan the draft of some element tu dah boleh letak dah. Edges dah boleh nampak clearly dah. Buat dulu. Contoh pun ada dalam Google Classroom kan, contoh-contoh buat tu. Tengok macam mana dia orang buat dalam water paper tu. Then buat dulu, kita komen lah hari Khamis ni. Based on apa yang ada, yang you buat bukan yang tak ada. Yang tak ada tu kalau saya tak ada, saya tak akan create pun. Sama, saya pun sama. Apa yang tak ada kami tak akan create. Kami akan create apa yang ada. Bukan macam ni boleh ke, ni tak boleh. Ibarat kami yang you tak boleh jadi robot. Kami yang bagi keputusan. You yang kena bagi keputusan kat kami and then kami create. Kami sokong atau tidak saja. Okay. Faham semua? Faham. Okay. So tunjuk nanti on Thursday So apa-apa you boleh tanya dalam group WhatsApp. Group besar ke group kecil tak kisahlah. As long as you tunjuk you punya progress. Okay, satu je kot. Pasal ada meeting lain pula ni. Okay. Yes. Okay. Alright. Okay, tak apa-apa. Kita see you in your groups lah. Group masing-masing nanti. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Salam.